Pasal apa? Pasal yang telah menukarkan sunnahku, telah menukarkan urusan agama yang telah kutinggalkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahawasanya agama yang Nabi SAW tinggalkan ini lengkap, suci, murni. Dan kita di akhir ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena berusaha untuk memurnikan agama ini daripada sebarang penambahan, tokok tambah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, wa an Sufyan Ats-Tsauri qala al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah ini lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat ini yutabu minha. Biasanya orang yang buat maksiat ni dia bertaubat. Ada peluang untuk dia bertaubat. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah ini payah orang buat bid'ah ni nak bertaubat. Bukan kata mustahil dia bertaubat, mustahil dia bertaubat, tidak. Tapi maksud imam yang agung ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang bid'ah pasal dia sangka benda hak dia buat tu baik. Orang hak buat maksiat dia tahu berzina haram, minum arak haram, dia buat kerana hawa nafsu. Tapi orang yang buat bid'ah, dia niat apa? Baik. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh kata ahli bid'ah tak ikhlas. Dia buat ikhlas. Yakni pelaku-pelaku bid'ah ni ikhlas kerana Allah. Bukan saja-saja daripada pergi buat maulid ke apa ke program-program yang seumpama dengannya, sambutan-sambutan dan sebagainya. Bukan saja-saja depa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Perkara tersebut adalah bid'ah. Dan mereka menyangka ianya baik. Sebab tu bila kita datang mengatakan apa yang mereka lakukan ini salah ataupun tak betul, mau tak marah. Benda baik aku buat, apa kata salah? Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, pelaku bid'ah ni dia payah nak taubat. Kita kena ingat pelaku bid'ah ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada yang jenis pelaku yang jenis duk buat amalan-amalan tambahan. Dia ada juga pelaku bid'ah ni dari sudut ideologinya. Ideologi, cara berfikir. Yang mana cara berfikir ni, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara berfikir inilah yang paling bahaya sekali. Sebahagian daripada orang dia mungkin menampakkan amalan perbuatan dia seperti ahli sunnah. Dari sudut salatnya, seperti salat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis Nabi. Praktikal perbuatannya dari sudut cara dia berzikir, cara dia berdoa, cara dia berpuasa, cara dia melaksanakan umrah, cara dia buat haji, cara dia tunaikan zakat, dia ikut petunjuk Nabi SAW. Clear lah, cantik. Tapi sayang sekali dia telah diracuni dengan bid'ah cara berfikir. Fikir. Yang mana bid'ah cara berfikir ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sangat-sangat dibimbangi. Kerana sejarah telah membuktikan bagaimana generasi-generasi terdahulu yang terkenal di kalangan sahabat Nabi, bukan mereka ni sahabat Nabi, maksudnya sahabat Nabi mengenali mereka. Antaranya yang pernah saya cerita dulu ni, Abdurrahman ibn Muljam kan? Ingat kisah dia kan? Abdurrahman ibn Muljam dikenali sebagai seorang tokoh qari yang boleh ajar akan Al-Quran. Dipertanggungjawabkan oleh Umar Al-Khattab, oleh Amr ibn Al-As untuk mengajarkan Al-Quran bagi penduduk Mesir. Maksudnya dia tu orang yang dipercayai, bukan orang sembarangan. Tapi oleh kerana dia telah dipengaruhi oleh bid'ah, cara berfikirnya khawarij, maka hancur kehidupannya. Dia telah membunuh sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib dia yang bunuh. Jadi berhati-hati kita dengan bid'ah dari sudut ideologi. Bila mai pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang membawa slogan-slogan
anti salaf. Slogan anti salaf. Salaf, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam muliakan, terdiri dari sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi bila ada orang bawa slogan anti salaf, depa bukan nak habaq kata anti salaf dulu dah, depa tak masukkan lagu tu. Kita pun faham. Tapi seolah-olah dia nak menggambarkan dia anti orang-orang yang menisbahkan diri mereka pada zaman ini kepada salaf terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak suka, dia kata apa? Dia kata salafi, salafi, salafi. Kata kami tak mengaku kami salafi. Kami keluar daripada salafi. Kami berbangga kami keluar daripada salafi. Jom ramai-ramai pakat-pakat kita keluar salafi. Dia kata salafi, salafi gaya kontemporari. Dia kata bukan salafi dulu. Dia kata salafi dulu dia suka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pelik. Ada banyak benda lah yang kita ganjil dengan cara berfikir seperti ini. Kalau dia tak suka kepada beberapa peribadi, karakter-karakter, ilmuwan-ilmuwan yang menisbahkan diri mereka kepada salaf, beberapa orang, tak apalah dia tak suka, ikut suka dia lah. Tapi sampai dia nak buat satu iklan, satu perkara yang membanggakan, kita jom kita ramai-ramai keluar daripada salafi. Sepatutnya kita berbangga. Kalau kita nak berbangga dengan penisbahan tempat kelahiran kita. Kita dilahirkan di mana? Contoh, kalau kita dilahirkan di Perlis, Fathul Bari Al-Berlisi contoh. Oh, Berlisi ni tempat aku. Ataupun Al-Malizi, Malizi ni negara aku. Kita berbangga. Kita berbangga dengan gelaran-gelaran yang kita sendiri ciptakan untuk diri kita. Sepatutnya kita juga berbangga dengan menisbahkan diri kita kepada satu generasi yang mulia kedudukannya, di mana mudah-mudahan dengan penisbahan tersebut membuatkan kita cenderung ke arah generasi tersebut. Nisbahkan diri, tak ada masalah. Bubuh nama An-Nawawi As-Salafi, contoh. Bubuh nama Abu Aqif As-Salafi, Abu Afiq belakang As-Salafi. Bubuh nama ni pakcik kita As-Salafi, tak ada masalah. Apa masalah? Makcik-makcik pun Fatimah As-Salafi, Piah As-Salafi. Bubuh pula contoh. Apa masalah? Kita menisbahkan diri kita kepada satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul muliakan. Bukan kita nak tahazzub ataupun nak buat kumpulan persatuan salafi ke, mai kita kumpul mana-mana semua-semua. Tak ada, kita tak sibuk buat benda macam tu. Kita nak menisbahkan agar diri kita, tuan-tuan dan puan sekalian, cenderung kepada generasi ini. Seperti mana orang kita, kalau dia nak pergi berjalan, cabut lebay. Pasal apa? Pakai lebay lagi tak boleh tengok mata. Jadi cabut lebay senang. Jadi cara dia nak mendidik dirinya, walaupun dia pergi ke tempat macam-macam pun, dia pakai lebay supaya mata dia tu terkawal. Segan lah kalau orang tengok orang pakai lebay ni, nak tengok orang macam tu, segan. Itu cara dia nak didik diri dia. Begitu juga kita dalam penamaan kita. Kalau kita nak didik diri kita, nak bentuk diri kita, nak sesuaikan pemikiran kita, nak sesuaikan akidah dan pegangan kita, apa salah kita nisbahkan diri kita kepada generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan ia juga merupakan perkataan-perkataan, bahkan perkataan Nabi. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas salaf ana laki, semulia-mulia orang yang mendahuluimu adalah aku bagimu. Salaf. Jadi tidak perlu ada isu. Kalau tak suka kepada fatwa beberapa ilmuwan-ilmuwan tertentu, tak perlu kita nak jadikan satu program kita keluar daripada salafi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasakan ini wallahu alam, saya tak pasti mengapa berlaku hal-hal yang sangat menyedihkan seperti ini, kerana sebenarnya ia boleh membawa kepada perpecahan yang tercela. Padahal mereka berselisih dalam hal-hal yang ranting, hal-hal yang boleh diselesaikan dengan cara yang ilmiah. Sama seperti orang duk bahas
Ini ilmiah sikitlah tuan-tuan. Ni saya katakan ada benda saya cakap, ada benda tak saya cakap. Tapi sikit saja saya nak sentuh, sikit saja. Saya tak mau pergi jauh. Orang duk cakap mutaqaddimun mutaakhirun, mutaqaddimun mutaakhirun, mutaqaddimun mutaakhirun. Ramai duk ulas, bab ni. Saya pun tak nak dengar dan tak nak tengok dah. Yakni ini permasalahan berlaku dalam masalah penilaian hadis. Kita nak ikut penilaian ulama dulu ke ataupun penilaian ulama kontemporari. Itu saja permasalahan pokok perbincangan yang dasar. Tapi bila mereka terlalu mendalami perbincangan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlalu mendalami perbincangan ni, sampai saya lihat dalam hal-hal tertentu perbincangan ini sebenarnya memakan diri mereka sendiri. Saya ambil beberapa contoh. Dalam masalah, bukan sepatutnya kalau kita nak ambil pandangan ulama terdahulu dalam masalah pentasihan dan penilaian hadis, tolak pandangan ulama-ulama lah ni, bererti kita juga sewajarnya mengambil agama keseluruhannya daripada ulama terdahulu, tolak pandangan ulama-ulama kontemporari. Contohlah, contoh. Baru-baru ni saya dah mengulas sedikit saja isu tentang masalah perbandingan agama. Isu perbandingan agama. Saya pergi komen sikit je. Saya kata, kita lah ni, orang kita ramai duk sibuk pi kepada majlis perbandingan agama. Hak yang agama sendiri, dia tak pergi pun. Yang nak kenal agama dia sendiri, nak tahu akidah Islam dia sendiri, nak tahu fiqh Islami dia sendiri, nak tahu cara solat sendiri, nak tahu cara bayar zakat, nak tahu cara puasa, dia tak usaha nak pergi cari agama dia sendiri. Saya boleh tianglah sikit untuk bagi kesedaran. Bahkan penganjur-penganjur program ni saya sebut, penganjur-penganjur program ni pun kita kena lihat kepada keutamaan. Lihat kepada keutamaan. Bukan kata haram secara langsung. Secara mutlak, itlaq, haram benda ni dan sebagainya. Haram sekiranya melanggar etika dan guideline yang digariskan, ditetapkan oleh para ilmuwan Islam melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang-orang yang nak mutaqaddimun, tak mau mutaakhirun, sepatutnya mereka ambil contoh mutaqaddimun lah. Adakah daripada kalangan al-mutaqaddimun, ulama-ulama Islam terdahulu menganjurkan program-program perdebatan ataupun hiwar al-adyan dia panggil, perbandingan agama? Adakah? Ada zaman Imam Syafi'i buat gitu? Ada zaman Imam Abu Hanifah buat gitu? Yang mana cara hiwar perbandingan agama pada hari ini, kebanyakannya, saya tak kata semua, saya sebut banyak kali ni, saya tak kata semua. Sebab sekali lagi yang nak hukum dalam YouTube ni, mereka nak kata saya kata semua. Saya tak kata semua. Saya kata sebahagian. Saya kata sebahagian. Sebahagian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebahagian daripadanya, mereka dalam proses perdebatan, perbandingan agama ini, mereka mula-mula sekali mencari titik temu. Cari hak mana dulu kita sama. Oh, kita sama. Ini kita sama. Ini kita sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lihat bagaimana manhaj Qur'ani, yakni seperti mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apabila Nabi SAW bersabda, ta'alau ila kalimatin sawa, jom kita pergi kepada kalimah yang satu. Apa dia kalimah yang satu? Alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah, iaitu tidaklah, iaitu supaya kita menyembah